Okay guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini yang pernah layan movie script? Korang nak tahu tak, filem tu sebenarnya kan based on true story. Kisah dia, lelaki ni selalu jadi mangsa dera sejak dia kecil lagi. Jadi untuk lepaskan dendam kesumat dia telah bunuh 5 orang pelajar universiti dalam masa 4 hari je guys. Lepas tu ada salah seorang daripada mangsa dia tadi tu kan, kepala dia kena kerat. Dia buatkan mangsa-mangsa dia tadi ni untuk merasa keperitan hidup macam mana yang dirasa sebelum ni. Tapi tak fair lah kan, sebab orang lain yang buat tapi orang lain yang kena akibat. Jadi kalau korang nak tahu cerita dia macam mana dan apa yang dia dah buat dekat mangsa-mangsa dia tadi, korang kena tengok video ni sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Danny Rolling telah ditangkap pada tahun 1990 di Florida, Amerika atas kesalahan membunuh 5 orang pelajar universiti. Awal-awal dia kena tangkap dulu, dia bukan ditangkap atas kesalahan membunuh, tapi dia ditangkap atas kesalahan pecah masuk rumah orang. Bila dah kena tangkap, duduk dalam lokap, barulah polis tahu yang dia dah habiskan 5 nyawa manusia, dan inilah yang mengejutkan warga Florida. Suspek yang awalnya kau anggap dia adalah seorang pencuri, tapi sebenarnya adalah pembunuh bersiri yang kau memang nak selama ni. Sebab kenapa dia buat macam ni? Sebabnya sejak dia dari kecil lagi dia selalu kena pukul, kena dera, kena maki dengan ayah dia. Jadi Danny telah dilahirkan pada tahun 1954, iaitu pada 26 Mei di Louisiana, Amerika. Mak dia bernama Claudia, manakala ayah dia pula bernama James. Masa dia kecil ni kan, dia memang membesar dalam sebuah keluarga yang sangat toksik dan ayah dia memang benci gila dengan dia. Sejak dia dari kecil lagi, ayah dia memang tak pernah mengaku yang Danny tu anak dia. Padahal yalah, budak baru lahir kot, tak ada dosa lagi, tapi ayah dia memang dah benci gila dengan dia. Ayah dia sendiri cakap dengan dia yang dia tak nak anak, dan tiba-tiba Danny ni lahir. Memang taklah dia nak mengaku Danny tu anak dia. Ayah Danny pula dulu kerja sebagai seorang polis, dan dia memang sukalah dera Danny dan juga mak Danny. Seminggu ataupun 2 minggu sekali, Danny mesti akan kena pukul. Kalau bak maki pula, boleh dikatakan hari-harilah dengar dah, macam orang kata rutin harian dia dah. So sejak dia keluar dari perut mak dia kan, memang dia tak mendengar lagi lah kata-kata yang baik keluar dari mulut ayah dia. Apa lagi nak dengar ayah dia cakap yang dia sayangkan diorang. So kalau korang nak tahu kan, masa Danny baru berusia setahun kan, inilah masa yang dia kena pukul buat kali pertama. Nak tahu apa kesalahan dia? Kesalahan dia, si Danny ni dia tak boleh merangkak betul-betul. Kira macam tak logik sangat kot. Ayah dia ni lagi mental kot, macam mana boleh masuk jadi polis. So disebabkan perangai ayah dia ni lah menyebabkan dia ni tu pun jadi teruk macam dia juga. So bila adik dia telah lahir pada tahun 1955 tu kan, makin teruklah si Danny ni kena pukul dengan ayah dia. Danny dengan adik lelaki dia memang dilarang lah untuk sambut birthday ataupun pergi bercuti. So diorang ni banyak habiskan masa dekat dalam rumah je. Dekat rumah diorang ni ada seekor anjing tau. So anjing ni adalah kesayangan Danny. Ayah dia ni punya benci dekat Danny, dia pukul anjing tu sampai mati, dan anjing tadi tu mati dekat pangkuan Danny. Psikonya bapak dia. Ya Allah, kenapa perlu libatkan binatang tu? Mak dia ni pula dah banyak kali tahu tinggalkan ayah dia, tapi itulah, tinggal pun tak lama lepas tu dia balik pula ke ayah dia. Kesan perbuatan ayah dia tu terhadap Danny membuatkan Danny ni menjadi seorang budak yang sangat agresif dan jadi budak yang bermasalah kat sekolah. Lepas tu selalu ponteng, tak datang kelas apa semua tu. Bila Danny buat masalah macam ni, macam biasalah dia pun kena pukul. Padahal penyebab yang dia jadi macam tu adalah ayah dia sendiri kot. Dikatakan masa dia umur 11 tahun tau, dia dah pernah ambil dadah sebab dia nak lupakan masalah yang dia alami pada masa tu. Korang bayangkan, baru umur 11 tahun dah ambil barang. Kita umur 11 tahun nak makan ubat pun tak nak kan, sebab rasa pahit lah apalah. Dia dah ambil benda tu sebab nak lupakan masalah dia. Suatu hari tu, masa Danny masih remaja, dia pernah mengintai bilik anak perempuan jiran dia. Jadi bila ayah dia tahu perbuatan Danny, korang tahu je lah apa yang dia buat. Dia pukul anak dia, dia tekan anak dia sampai ke tanah, dia gari anak dia. Lepas tu dia panggil kawan-kawan dia yang polis tu untuk ambil anak dia, sebab dia malu nak mengaku Danny anak dia. Tak lama lepas tu Danny pun masuk tentera udara, tapi dia keluar awal sebabnya dia kantoi ambil dadah dan juga asid. Selepas dia keluar dari tentera udara ni kan, dia pun kahwinlah dengan seorang perempuan dan dia pun mulakan kehidupan dia macam biasa. Kesan trauma dalam hidup dia dulu menjadikan Danny sebiji macam ayah dia. Isteri Danny juga telah menjadi mangsa pukul dia. Pada tahun 1977, iaitu pada usia dia 23 tahun, selepas diorang ni kahwin 4 tahun, akhirnya diorang berdua bercerai. Itu pun sebabnya isteri dia memang dah tak tahan lagi dan dia kena ugut bunuh. Gila nak stay dengan orang macam tu lagi kan, memang mengundang ajal lah jawab dia. Disebabkan Danny frust dengan perkahwinan dia yang dah gagal tu kan, dia pun melepaskan perasaan kecewa dan marah dia tu kepada seorang perempuan. So perempuan tadi ni adalah mangsa dia yang pertama, yang mana
dia sentuh perempuan tadi, dan rupa perempuan tu pula hampir seiras dengan rupa isteri dia, maksud Nina bekas isteri dia. Jadi di antara tahun 1970 hingga 1990-an, dia dah buat beberapa siri jenayah kecil, termasuklah mencuri. Satu hari tu dia nekat untuk merompok dengan menggunakan senjata, dan misi dia berjaya kali ni. Disebabkan perbuatan dia yang suka mencuri ni kan, so polis memang aim dia lah, dan dia pun selalu keluar masuk penjara. Pada tahun 1988, mak dia ni pernah cuba untuk mendapatkan rawatan psikologi kepada anak dia lah, Danny tadi, tapi suami dia tak setuju. Bagi dia, Danny ni adalah budak yang bermasalah dan suka cari pasal, dan Danny pun nampak sihat je. So ayah dia cakap, buat apa nak bawa dia pergi jumpa doktor psikiatri, buat habis duit je. Masa ni mak dia dapat rasakan yang Danny ni macam ada masalah mental, kiranya macam ada tanda-tanda lah. Sebabnya mak dia kata setiap kali dia tengok muka Danny macam tak ada emosi langsung, dan muka dia ketat je, ibarat Danny tengah menanggung ataupun kata apa, depression yang sangat teruk. Sampailah pada tahun 1990, Danny dengan ayah dia telah bertengkar, bergaduh besar, dan dia nekat untuk mencederakan ayah dia. Kiranya dia serang ayah dia lah. So dalam pertengkaran ni, Danny telah tembak ayah dia sebanyak 2 kali, dan masa tu ayah dia baru berusia 58 tahun. Walaupun ayah dia survive, tapi sebenarnya ayah dia kehilangan mata dan juga telinga. Kemudian Danny telah tukar identiti dia kepada identiti yang baru, dan dia dikenali sebagai Michael Kennedy Jr. pada Julai 1990. Lepas tu dia pun melarikan diri ke daerah yang lain, tapi masih berada dalam Florida lagi. Pada 24 Ogos 1990, Danny telah pecah masuk ke rumah Sonia dan juga Christina, dan diorang berdua ni adalah student University Florida. Masa tu diorang berdua baru balik ke rumah, dan Danny memang follow diorang dari belakang, tapi diorang tak sedar. Bila diorang dah sampai dan masuk ke dalam rumah, Danny ni cuba kopak diorang punya pintu rumah tu dengan menggunakan screwdriver. Bila dia berjaya masuk ke rumah diorang, ditangkap diorang ni, diikat dan dia tape mulut diorang berdua. Lepas tu dia paksa si Sonia tadi tu untuk oral dia. Kemudian dia sentuh Sonia, dan akhirnya Sonia pun ditikam berkali-kali sampailah dia mati. Christina pun mengalami nasib yang sama macam kawan dia juga. Kiranya dia bunuh Sonia dululah, baru Christina. Lepas Christina ni dah tak bernyawa kan, dia pun patah balik ke jasad Sonia, dan dia sentuh kawan tu buat kali kedua. Even pada masa tu Sonia dah pun tak bernyawa guys. Kemudian nipis diorang ni telah dikerat, dan Danny simpan sebagai lambang kejahatan dia. Gila psycho. Esok tu dia bunuh lagi seorang student yang bernama Krista dengan cara yang sama juga. Danny pecah masuk rumah dia, dia bunuh kawan tu. Lepas tu nippers dia pun dikerat, tapi kali ni dia tak ambil. Krista lah yang paling ngeri sikit, sebabnya kepala dia kena kerat. Lepas tu nak nampakkan kata kejadian tu lagi ngeri dan menakutkan, dia letak kepala si Krista ni dekat atas rak buku, manakala jasad Krista ni pula terbaring dekat atas katil. Masa ni kejadian yang menimpa bangsa-bangsa tadi telah tersebar di seluruh universiti. So ramailah students yang dah mula takut kalau diorang ni jadi mangsa yang seterusnya. Diorang ni sampaikan tidur secara berkumpulan untuk berjaga-jaga. Jadi polis pun telah mengeluarkan seberapa banyak maklumat yang diorang ada untuk menangkap Danny. Pada 27 Ogos pula, Danny telah menyerang 2 lagi student Florida yang bernama Manuel dan juga Tracy. Danny bunuh Manuel tadi semasa dia tengah tidur. Lepas tu dia nampak Tracy, dia kejar Tracy, dan Tracy pun jadi mangsa yang seterusnya. Tapi jasad Tracy ni dijumpai dalam keadaan yang baik, tak macam mangsa-mangsa yang sebelum ni. So polis pun fikir maybe si Danny ni nak cepat sebab takut kena tangkap dengan polis. Lokasi kejadian ni semuanya terjadi area universiti je, dan terpisah lebih kurang 3 km antara satu sama lain. So memang dekat lah. Akhirnya pihak universiti pun telah membatalkan semua kelas untuk seminggu. Pelajar-pelajar pula pada masa tu ramai yang bawa kayu baseball ke mana-mana je yang diorang pergi, dan tak ada sesiapa pun yang berani keluar seorang diri pada waktu siang, apatah lagi pada waktu malam kan. Masa ni pelajar-pelajar sentiasa berada dalam keadaan alert sepanjang masa. Kalau diorang nak tidur pun diorang akan ikut giliran, tak akan ada yang tidur serentak semua. Akhirnya pada bulan 8 tu kan, ramai student yang telah balik ke rumah, dan dikatakan seramai 700 students ni tak pernah lagi balik ke universiti sebab takut dengan keselamatan diorang. Polis pula tak dapat nak cari bukti untuk kaitkan Danny dengan kejadian ni, sebabnya Danny memang pandai tutup jejak dan dia buat kerja clean. Itu pun sebabnya ayah dia sendiri pernah ajar dia untuk buat kerja clean dan tak tinggalkan sebarang bukti. Jadi lepas Danny dah bunuh mangsa-mangsa dia tadi tu kan, tape yang dia pakai dekat mulut diorang tu dia buang dalam tong sampah. Lepas tu dia akan cuci cap jari dia dekat tempat kejadian. Dia juga menggunakan bleach untuk membersihkan air mani dia yang tersisa dekat mangsa-mangsa dia. Satu hari tu, iaitu lebih kurang 2 minggu kemudian, Danny ni keep going lah dengan kerjaya dia yang suka mencuri. Jadi dia telah pecah masuk sebuah rumah dan juga stesen minyak, dan dia pun kena tangkap dengan polis. Tapi masa tu polis tak tahu dia adalah pelaku sebenar yang bunuh pelajar-pelajar you tadi. Diorang cuma anggap yang dia ni adalah seorang pencuri. Sampailah pada 9 Januari 1991, iaitu selepas 4 bulan kejadian ni kan, akhirnya polis telah mendapat bukti
berani untuk mendakwa Danny tentang kejadian pembunuhan tadi. Sebabnya DNA Danny tadi tally dengan DNA yang polis jumpa dekat tempat kejadian. So masa dekat mahkamah, Danny pun mengaku memang itu semua perbuatan dia. Akhirnya dia pun telah dihukum mati pada 25 Oktober pada tahun 2006 di Florida semasa berusia 52 tahun. Masa saat-saat terakhir, orang kata masa dia nak kena hukuman mati tu kan, dia sempatlah menyanyi lagu kanak-kanak dia dulu untuk mencari ketenangan sebelum dia mati. Seramai 47 orang telah datang untuk tengok hari Danny akan dikenakan hukuman. Jumlah ni pula 2 kali ganda daripada keluasan bilik tontonan tu. Hidangan terakhir yang Danny makan ni agak special sikit lah, yang mana dia makan udang galah butter, lepas tu udang dengan sos, kentang panggang, kek cheese strawberry dan juga sweet tea. Hari nak mati pun dia masih berselera tau nak telan benda-benda macam ni. Mak dengan ayah dia ni pula dikatakan telah pun berpisah, tapi tak dinyatakanlah pada tahun bila. Akhirnya mak dia telah meninggal pada tahun 1995 akibat kanser hati, dan ayah dia pula meninggal pada tahun 2012 semasa berusia 81 tahun. Tak boleh imagine tu macam mana hidup dalam sebuah keluarga yang toksik macam ni. Sepatutnya sebagai seorang ayah, seorang ibu, diorang ni kenalah bagi, aku kata apa, perhatian, kasih sayang yang sebetulnya kepada anak-anak diorang. Jadi bila si ayah ni selalu pukul anak dia, akhirnya anak dia pun jadi macam dia juga. Tapi kan bapak dia punya, orang kata apa, barang ni kan memang gila betul kan. Sampai kan si Danny ni pun tak tahu apa salah dia yang ayah dia ni benci gila dengan dia. Padahal dia lahir kat dunia pun bukan atas kehendak dia juga. Okay guys, jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kalau korang ada apa-apa cadangan yang menarik untuk Nina kongsikan pada video yang akan datang, korang komen je dekat bawah, okay? Okay, kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, apa kata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina dan membuatkan Nina lagi semangat lah untuk buat video. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.